Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insyaallah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita sekarang ni masih lagi di dalam bab sembahyang sunat. Hadis yang ke-393 daripada kitab Bulughul Maram, katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail, akhrajahu Muslim. Maksudnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang paling afdal, yang paling utama setelah daripada solat fardu ialah solat sunat malam hari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sembahyang sunat. Sebelum daripada ni kita pernah khabar bahawasanya ibadat yang paling afdal yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala adalah sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban, as-salatu khairu mawdu'. Sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman syaa'a istakthara wa man syaa'a istaqalla." Sesiapa hak yang berkehendak, maka hendaklah memperbanyakkan sembahyang. Sesiapa hak yang berkehendak, maka boleh dia nak menyedikitkan daripada sembahyang. Tapi sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dan anugerahkan kepada hamba-hambanya. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah." Mungkin tahu bahawasanya sebaik-baik amalan kamu adalah sembahyang. Sembahyang terbahagi kepada dua. Yang pertamanya sembahyang fardu, yang keduanya sembahyang sunat. Sembahyang fardu adalah lebih afdal berbanding dengan sembahyang sunat. Waktu tak ada khilaf lah. Sebab benda hak yang diwajibkan dia lebih mulia, lebih afdal berbanding dengan benda hak yang disunatkan. Sebab tu dalam satu hadis kata Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Sesiapa yang memusuhi wali aku, maka aku isytiharkan perang untuknya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada sesuatu ibadat yang hamba-Ku mendekatkan diri kepada aku hak yang paling aku suka berbanding hamba aku melakukan apa hak yang aku wajibkan kepadanya. Barulah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasa hamba-Ku melakukan perkara-perkara sunat sehingga aku kasih kepada dia. Jadi hak yang paling Allah Subhanahu wa taala suka, hak yang paling Allah Subhanahu wa taala kasih, hak yang paling afdal adalah sembahyang fardu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh pada martabat yang kedua adalah sembahyang sunat. Dalam sembahyang sunat
sembahyang hak yang paling afdal adalah, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim ni, adalah sembahyang malam. Sembahyang malam adalah sembahyang hak yang paling afdal daripada banyak-banyak sembahyang sunat. Maksud dia lebih afdal, lebih banyak nisbah ganjaran. Banyak-banyak sembahyang sunat, semuanya ada ganjaran belaka, ada kelebihan, adalah hak yang ada kelebihan yang khusus. Sebahagian daripada sembahyang sunat ada kelebihan yang khusus. Sebagai contoh, hak yang kita baca bulan lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sembahyang sunat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada sebahagian daripada sembahyang sunat mempunyai kelebihan yang khusus. Namun secara umumnya sembahyang sunat yang paling afdal selepas daripada sembahyang fardu adalah sembahyang qiyamul lail. Sembahyang qiyamul lail. Ni hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sembahyang malam. Dalam perbincangan berkenaan dengan sembahyang malam, ada beberapa perkara yang perlu kita kena sentuh. Yang pertama sekali adalah perkataan malam di sisi orang Arab, di sisi penggunaan orang Arab adalah bermulanya daripada terbenang matahari hingga keluar fajar. Itu yang dikatakan malam. Malam ni adalah apabila terbenang matahari, lepas tu permulaan dia. Penghujungnya apabila keluar fajar. Tu yang dinamakan sebagai malam. Sebab itulah dalam kita berpuasa fardu, wajib kita kena berniat di malam hari. Maksud dia wajib kita berniat di malam hari. Apabila masuk je matahari, terbenangnya matahari, masuk dah waktu niat. Ikutlah kita nak niat mana pun. Tu asal makna malam. Tapi yang dimaksud dengan sembahyang malam bukanlah bermula daripada terbenang matahari. Sepakat ulama mengatakan permulaan waktu sembahyang malam adalah setelah daripada sembahyang fardu isyak. Walaupun asal penggunaan malam adalah apabila terbenang matahari, ni penggunaan bahasa Arab, tetapi sepakat ulama mengatakan sembahyang malam permulaan waktunya adalah setelah daripada sembahyang fardu isyak. Apabila habis dah sembahyang fardu isyak, maka masuklah waktu sembahyang malam. Baik. Apakah perbezaan di antara sembahyang malam dengan qiyamul lail? Ini kita kena bincang juga. Kita kena sentuh juga dalam masalah ni. Apakah perbezaan di antara sembahyang malam dengan qiyamul lail? Baik. Untuk kita tahu perbezaan, kita kena tahu apa makna qiyamul lail. Qiyam, asal makna qiyam berdiri. Al-lail di malam hari. Apa makna qiyamul lail? Kata ulama fiqh, qiyamul lail ni adalah seorang dia pada malam hari dia melakukan apa jua ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari dia melakukan ibadat. Sama ada ibadat itu adalah ibadat sembahyang, ataupun baca Al-Quran, ataupun berzikir, ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tu yang dinamakan sebagai qiyamul lail. Jadi apabila kita faham makna qiyamul lail, jadi kita fahamlah perbezaan sembahyang malam dengan qiyamul lail. Jadi perbezaan di antara sembahyang malam dengan qiyamul lail adalah sembahyang qiyamul lail dia lebih umum. Apa maksud dia lebih umum? Sembahyang malam dinamakan qiyamul lail. Tetapi tidak semua qiyamul lail dinamakan sembahyang malam. Kalau orang tu bangun tengah malam hanya membaca Al-Quran, ataupun dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah, dia berzikir, tapi dia tidak sembahyang malam, maka dinamakan dia orang yang melakukan qiyamul lail. Tapi tidak dinamakan dia orang yang melakukan sembahyang qiyamul lail. Okey, boleh faham? Itu ada perbezaan di antara sembahyang qiyamul lail dengan qiyamul lail. Qiyamul lail adalah kita isikan pada malam hari dengan ibadah. Tak kira dah apa jua ibadat sekalipun. Manakala sembahyang malam adalah kita melakukan sembahyang pada malam hari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang malam permulaan waktunya adalah apabila setelah seorang itu mengerjakan sembahyang fardu isyak. Bila sembahyang fardu isyak selesai dah, maka masuk dah waktu sembahyang malam. Penghujung sembahyang malam adalah apabila keluar fajar. Ni waktu sembahyang malam hak yang kita sebut sana adalah waktu yang disepakati oleh ulama fiqh. Cuma di sana ada waktu hak yang lebih afdal.
Jadi kalau lepas isyak tu kita semayang 2 rakaat, dapat dah semayang qiyamul lail ataupun dapat dah semayang malam. Lepas isyak kita semayang lalu dah 2 rakaat ataupun 4 rakaat, dapat dah semayang malam. Tetapi ulama membincang manakah waktu yang paling afdal kita melakukan sembahyang al-lail, sembahyang malam. Apa yang disebut oleh ulama fiqh bahawasanya hak yang paling afdal kita melakukan sembahyang malam adalah setelah daripada 1/2 malam. Selepas daripada separuh malam. Kita kira diri lebih kurang dalam pukul 12.30. Lepas daripada 12.30, hak tu hak yang lebih afdal. Adakah disyaratkan kita tidur sebelum daripada tu ataupun tidak? Kata ulama tidak disyaratkan kita tidur sebelumnya. Yang penting kita sembahyang selepas daripada separuh malam. Hak tu lebih afdal. Tapi kalau kita sembahyang sebelum daripada tu tak ada masalah, kita cerita dah sebab masuk dah waktu dia. Tu kita kena ingat. Jadi hak yang lebih afdal kita sembahyang selepas daripada 1/2 malam. Hak tu hak yang paling afdal. Sebab benda paling afdal kerana di sana ada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus salati ila Allah salatu Daud." Sembahyang hak yang paling Allah Taala suka, hak yang paling Allah Taala kasih adalah sembahyang Nabi Allah Daud alaihi salam. Lagu mana sembahyang Nabi Allah Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana yanamu nisfal lail." Nabi Allah Daud dia tidur separuh malam. Lepas daripada separuh malam, lepas tu dia pun bangun sebanyak thuluthal lail, 1/3 malam. Lepas tu pada penghujung malam, 1/6 malam dia tidur mula. Okey, tu cara ibadat Nabi Allah Daud alaihi salam pada malam hari. Separuh malam dia tidur, lepas tu dia bangun, dia pun mengerjakan ibadat sebanyak 1/3 malam. Okey, kata kita kalau kat tempat kita katakanlah semalam 10 jam setengah. Lebih kurang 1/3 ni lebih kurang dalam 3 jam setengah. Lebih kurang. Dia tidak samalah malang. Dia kadang-kadang panjang malang, kadang-kadang pendek malang, tak samalah. Cuma lebih kurang lah kita kata. Lepas tu pada penghujung malang dia tidur pula sebanyak 1/6 malang. Ni ibadat yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Maka berpandukan kepada hadis ini, maka kata ulama yang paling afdal kita melakukan salatul lail adalah setelah daripada berlalunya 1/2 malam. Hak tu hak yang paling afdal. Kita dapat jalan 1/2 malam. Dapat jalan kita. Jadi kalau dapat jalan, buat lepas isyak lalu lah. Lepas sembahyang fardhu isyak, ambil peluang sembahyang 2 rakaat ke 4 rakaat ke, sembahyang salatul lail. Bukan lama sangat, 2 minit, 4 minit. Kejap je. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang malam adalah pintu kepada kebaikan. Ini hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau payah sangat untuk kita tinggal kejahatan, payah sangat untuk kita melakukan kebaikan, maka kita cari pintu yang kita masuk melalui pintu tersebut agar ia dapat membantu kita melakukan kebaikan. Antara pintu kebaikan adalah sembahyang malam. Dalam satu hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana kata Rasulullah, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Mu nak tak aku nak tunjuk kepadamu pintu-pintu kebaikan? Rasul khabar kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu nak tak aku nak tunjuk kepadamu pintu-pintu kebaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, wa salatul rajuli fi jawfil lail." Ni tiga ni adalah pintu kepada kebaikan. Yang pertama, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa adalah benteng, perisai, benteng seseorang dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang menghalang seseorang daripada kemurkaan Allah, yang menghalang seseorang daripada neraka Allah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah dapat memadamkan kesilapan, kesalahan, dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. 2. Yang ketiganya kata Rasulullah, wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan seorang lelaki sembahyang di tengah malam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
fala ta'lamu nafsun ila akhiril ayah. Renggang lambung-lambung mereka itu. Ni, rusuk mereka itu renggang daripada tempat-tempat tidur. Maksudnya mereka itu tidak tidur. Bangun tengah malam, yad'una rabbahum. Mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah khaufan wa tama'a, dalam keadaan hati takut kepada Allah dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada apa yang kami beri rezeki kepada mereka itu infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang qiyamul lail adalah pintu kepada kebaikan. Sembahyang qiyamul lail juga adalah kemuliaan seorang beriman. Orang beriman yang ingin mendapat kemuliaan di sisi Allah, dia kena jaga sembahyang qiyamul lail. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani, Imam Hakim An-Naisaburi, daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, hadis panjang, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, satu ketika malaikat Jibril mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril khabar kepada Rasulullah. Malaikat Jibril meninggal wasiat dan pesanan kepada Rasulullah dengan beberapa wasiat, antaranya adalah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman adalah melakukan qiyamul lail. Kemuliaan orang beriman adalah melakukan qiyamul lail. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, sembahyang qiyamul lail adalah yang paling afdal daripada sembahyang setelah daripada sembahyang fardu, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Seterusnya, wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Rawahu al-arba'atu illa at-Tirmidzi wa sahhahu Ibn Hibban wa rajjaha an-Nasa'i waqfah. Maksudnya, daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat witir merupakan hak kewajipan ke atas setiap orang Islam. Barang siapa yang ingin witir dengan 5 rakaat, hendaklah dia melakukannya. Barang siapa yang ingin witir dengan 3 rakaat, hendaklah dia melakukannya. Dan barang siapa yang ingin witir hanya dengan 1 rakaat, hendaklah dia melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang ulama hadis, kecuali Imam Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Manakala Imam An-Nasa'i dia mencenderung kepada menilai hadis ini sebagai hadis mauquf. Maksudnya perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Abi Ayyub Al-Ansari menceritakan suatu perkataan Rasulullah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Cuma ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan bahawasanya hadis ini bukan perkataan Rasulullah, bukan perkataan sahabat. Itu maksud hadis mauquf. Dia kalau hadis marfu' itu adalah perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah ataupun pengakuan daripada Rasulullah. Tapi kalau hadis mauquf, ia adalah perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat. Jadi sekarang ni hadis ni, hak yang kata witir adalah kewajipan atas setiap orang Islam, hadis ni perkataan Rasulullah ke perkataan sahabat? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama hadis. Sebahagian daripada ulama hadis mengatakan ia adalah perkataan Rasulullah, manakala sebahagian yang lain mengatakan ia adalah perkataan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah. Imam An-Nasa'i dia cenderung kepada bahawasanya selepas daripada dikaji, Imam An-Nasa'i seorang ulama hadis yang terkenal, dia kaji-kaji, dia kata di sisi dia bahawasanya hak ni bukan perkataan Rasulullah, perkataan Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi kalau kita tengok apa hak yang terkandung di dalam perkataan ini, kita dapat tahu bahawasanya
Abu Ayyub Al-Ansari tidak mungkin dia kata melalui ijtihad dia. Bukan mesti kena ada sandaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, apa yang disebut dalam hadis ini adalah witir hak menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam. Setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib dia melakukan witir. Dan hadis ni menjadi dalil kepada pandangan mazhab Hanafi ataupun menjadi dalil kepada pandangan Imam Abu Hanifah bahawasanya hukum mengerjakan sembahyang witir adalah wajib. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dia kata mana sembahyang witir wajib, dia kata. Dia bukan fardu, di sisi dia wajib. Dia wajib ni rendah sikit daripada fardu. Kita tak bincang lah apa perbezaan fardu dengan wajib di sisi dia. Cuma dia kata wajib sembahyang witir. Orang tak sembahyang witir dosa. Tu di sisi siapa? Imam Abu Hanifah. Namun majoriti ulama fiqh mengatakan sembahyang witir bukanlah wajib, bukan sunnah muakkadah. Perkataan hak di sini memberi maksud bahawasanya ada tuntutan yang kuat supaya setiap mukallaf mengerjakan sembahyang witir, bukanlah wajib. Kenapakah majoriti ulama mengatakan sembahyang witir tidak wajib? Kerana ada beberapa dalil. Antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana ada seorang Arab Badui pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajipan-kewajipan hak yang diwajibkan kepada dia. Maka Rasulullah katalah hak yang wajib kepada dia antaranya adalah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Lepas daripada Rasulullah kabar lagu tu, maka ditanya, hal alayya ghairuha? Ada tak lagi kewajipan ke atasku selain daripada 5 waktu sehari semalam? Maka kata Rasulullah, la, tidak ada dah, illa an tatawwa'a, melainkan kalau sekiranya mu melakukan sembahyang sunat. Tak ada dah kewajipan ke atasmu selain daripada sembahyang fardu 5 waktu, melainkan sembahyang sunat. Maka ataupun berdasarkan kepada hadis ini, majoriti ulama kata selain daripada 5 fardu ni tak ada dah sembahyang hak yang wajib. Hak lain sunat belaka, termasuklah sembahyang sunat witir. Tetapi sembahyang sunat witir oleh kerana Rasul kata hak, maka ia bukan sunnah biasa, bukan sunnah muakkadah. Sunnah yang cukup kuat, tuntutan daripada agama kita agar mukallaf melakukannya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebut bahawasanya barang siapa yang ingin sembahyang witir dengan 5 rakaat boleh dilakukan. Orang hak yang nak sembahyang witir 3 rakaat boleh dilakukan. Orang hak yang nak sembahyang witir 1 rakaat boleh dilakukan. Witir sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan witir, witrun, makna dia tunggal ataupun makna dia ganjil. Itu makna witir. 1, 3, 5, 7, 9, 11, tu witir. 2 dia bukan panggil witir, sebab 2 dia tak panggil ganjil, dia panggil genap. 4 genap, 6 genap, tu mana witir. Witir ni adalah ganjil. Baik. Sembahyang witir, sekurang-kurang sembahyang witir adalah 1 rakaat, berpandukan kepada hadis ni. Ini pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sekurang-kurang sembahyang witir adalah 1 rakaat. Sebab dalam hadis ni, wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Sesiapa yang nak melakukan witir 1 rakaat, maka silakan, maka hendaklah dia buat. Maka sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i, sekurang-kurang sembahyang witir adalah 1 rakaat. Sekurang-kurang. Namun hak yang paling afdal kita buat lebih daripada 1 rakaat. Kalau orang tu nak buat 1 rakaat juga, pastikan ada sembahyang yang lain sebelum daripadanya. Sama ada sembahyang fardu sunat isyak ataupun sembahyang fardu isyak. Mesti kena ada sembahyang yang lain sebelum daripadanya. Tapi kalau nak sembahyang, bangun pakai sembahyang 1 rakaat, boleh, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya adalah buat lebih daripada 1 rakaat. Sebanyak-banyak bilangan witir, ulama berbeza pandangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad sebanyak-banyak bilangan witir adalah 11 rakaat. Berpandukan kepada hadis, beberapa hadis, antaranya hadis yang diriwayat daripada Aisyah, nanti kita akan cerita daripada benda ni. Kata Aisyah,
Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'atan. Rasul tidak melebih pada bulan Ramadan dan pada selain daripada bulan Ramadan di atas 11 rakaat. Baik, jadi pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebanyak-banyak bilangan sembahyang witir adalah 11 rakaat. Namun ada pandangan yang kedua, sebanyak-banyak bilangan sembahyang witir adalah 13 rakaat. Ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Nanti kita sampai tempat ni, kita insya-Allah kita akan sentuh pula sikit lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurang witir 1 rakaat, sebanyak-banyak witir 11 ataupun 13. Dan boleh kita buat witir sebanyak 3 rakaat, boleh kita buat witir sebanyak 5 rakaat, boleh kita buat witir sebanyak 7 rakaat. Dalam hadis ni sebut orang hak yang nak buat witir 3 rakaat pun tak apa, 5 rakaat pun tak apa, 1 rakaat pun tak apa. Kalau buat 1 rakaat mudah je lah Kang, akad takbiratul ihram macam biasa. Lepas tu lepas daripada sujud yang kedua terus bangun untuk duduk tasyahud akhir. Okey. Kalau orang buat 3 rakaat, buat 3 rakaat boleh dia buat 2 rakaat 1 salam. Lepas tu 1 rakaat, dan dia boleh buat 3 rakaat sekaligus. Boleh buat belaka. Kalau dia buat 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat, hak tu dia panggil dia ceraikan. Ataupun boleh disambung, buat 3 rakaat terus. Buat 3 rakaat terus boleh buat 2 cara. Cara yang pertama, dia buat macam sembahyang maghrib tau. Tapi hak ni tidak afdal. Hak ni tak comel mana. Maksudnya 2 rakaat tasyahud, lepas tu tambah pula 1 rakaat tasyahud pula. Macam sembahyang maghrib. Tapi tak comel mana. Hak yang paling comel adalah buat 3 rakaat dengan 1 tasyahud je. Kalau orang nak buat 3 rakaat supaya ada perbezaan di antara sembahyang witir dengan sembahyang maghrib. Waktu hak yang paling comel. Tapi boleh, tak ada masalah. Buat 3 rakaat. Jadi pendek kata kalau dia nak buat 3 rakaat boleh buat 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat. Dan dia boleh buat 3 rakaat lalu. Tapi biasanya kat kita dia buat 2 rakaat, 1 rakaat Kang. Perasan Kang? Biasa ke tak perasan? Tak perasan memang tak biasa mari sembahyang tarawih di masjid ataupun tak dang habis. Tarawih balik dah kali. Sebab biasa Kang, lepas daripada sembahyang tarawih sembahyang witir Kang. Kalau lepas sembahyang tarawih kita sembahyang witir 2 rakaat, lepas tu sembahyang witir pula 1 rakaat Kang. Baik. Begitu pun boleh. Dan kita buat 3 rakaat sekaligus pun boleh. 3 rakaat sekaligus. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu benda yang perlu kita kena sentuh masalah buat 3 rakaat sekaligus ni. Di tempat kita biasa kita buat 2 rakaat, 1 rakaat. Tiba-tiba pergi sembahyang Mekah. Pergi sembahyang Mekah tu bukan pergi sembahyang tu Mekah kita bang Mekah bukan. Maksudnya bulan Ramadan kita pergi buat umrah. Lepas tu kita duduk Mekah lah. Jadi kita sembahyang tarawih di Mekah. Jadi lepas daripada sembahyang habis sembahyang tarawih 20 rakaat di Mekah, maka Tok Imam sembahyang witir. Tok Imam di Mekah ni, dia sembahyang witir kadang-kadang dia buat 2 rakaat, 1 rakaat. Kadang-kadang dia buat 3 rakaat dia ke. Dia tak kabur kita sepatah pun. Masih nak buat. Okey. Dia akan timbul persoalan dah mana kita kita makmum dah kita niat 2 rakaat. Adakah boleh kita bangun untuk rakaat yang ketiga ataupun tak boleh? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Sekarang ni dia hak yang banyaknya dia buat 2 rakaat, 1 rakaat. 2 rakaat, 1 rakaat. Ini hamba pernah kena. Hamba pergi masa tahun berapa? Tahun 2010 ke 2011 tak ingat dah. Hamba pernah kena. Kita belajar dah. Tapi kita belajar pun dan kena secara ngejuk gitu kok. Salah abah kok duduk dalam sembahyang. Aku mana aku boleh bangun ke guna aku Jadi jadi sekarang ni hak yang kita duduk sembahyang sebelum ni 2 rakaat 1 rakaat 2 rakaat 1 rakaat. Tiba-tiba kita Allahu akbar. Lepas tu dia pun duduk tasyahud. Ataupun dia pakai duduk tasyahud dah. 2 rakaat terus bangun rakaat yang ketiga. Kita nak buat ni. Okey, kita kena tahu hukum Dalam mazhab Imam Syafi'i, sembahyang sunat hak yang bukan sunat mutlak. Sembahyang witir bukan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat hak yang bukan sunat mutlak. Kalau sekiranya seorang tu telah meletakkan bilangan rakaat dalam niat, maka tidak boleh dia menambah dan mengurangkan daripada apa yang diniatkan. Kita ulang sekali lagi Dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila sembahyang sunat dia ada 2. Sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat yang bukan sembahyang sunat mutlak.
Sembahyang sunat witir dia tidak termasuk dalam sembahyang sunat mutlak. Kalau sembahyang sunat tu bukan sembahyang sunat mutlak, apabila seorang tu telah menetapkan bilangan rakaat di dalam takbiratul ihram, kalau seseorang tu telah menetapkan bilangan rakaat dalam takbiratul ihram, maka tidak boleh dia menambah lebih daripada apa yang ditetapkan dan tidak boleh dia kurangkan daripada apa yang ditetapkan. Hal ini disebut dalam kitab mazhab Imam Syafi'i. Sebagai contoh, dalam kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ar-Ramli, katanya amman naflu ghairul mutlaq kal witri falaysa lahu ziyadatu wan naqsu fihi amma nawahu. Adapun salat sunat yang bukan salat sunat mutlak, contohnya seperti sembahyang witir, maka tidak harus bagi seorang melebihkan dan mengurangkan daripada apa yang telah diniatkan. Kalau niat 2 rakaat, 2 rakaat. Niat 4 rakaat, 4 rakaat. Begitu juga disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Syekh Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala, kata dia amman naflu ghairul mutlaq kal witri falaysa lahu an yazida aw yanqusa amma nawahu. Adapun salat sunat yang bukan mutlak seperti sembahyang witir, maka tidak harus baginya melebihkan atau mengurangkan daripada apa yang telah diniatkan. Jadi kalau tu imam bangun rakaat yang ketiga, kita buat mana? Kita diberi 2 pilihan. Nak bangun tak boleh kita. Kita diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita tunggu tu imam dalam tahiyat. Kita tunggu tu imam dalam tahiyat. Lepas tu nanti kita bagi salam bersama dengan imam. Yang kedua adalah kita niat mufaraqah, kita bagi salam sendiri, lepas tu kita bangun ikut balik tu imam. Maka itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Berbeza kalau seseorang tu tidak meletakkan bilangan rakaat dalam takbiratul ihram. Ia tak ada masalah kalau kita tidak letakkan bilangan rakaat dalam takbiratul ihram. Saja aku sembahyang sunat witir, aku makmum kerana Allah Taala, Allahu Akbar. Ikut tu imam nak sembahyang berapa rakaat apa aku nak ikut. Kalau itu tak ada masalah. Tu imam sembahyang sampai ke sebelah rakaat. Bekak pada labu betih rasa. Tak kira habis lah. Ya apabila kita tidak tetapkan bilangan rakaat, kita boleh ikut kita nak sembahyang berapa rakaat pun. Tapi apabila kita telah tetapkan bilangan rakaat dalam takbiratul ihram, untuk sembahyang witir tidak boleh kita kurang daripada apa yang ditetapkan dan tidak boleh kita tambah apa yang ditetapkan. Okey, kesimpulan sekali lagi. Jadi kalau sekiranya tu imam sembahyang 3 rakaat sekaligus, tidak kabur pun sepatah kita niat 2 rakaat, aku sembahyang sunat witir 2 rakaat. Sebab kita ingat nak bagi salam, lepas tu nak serakaat pula, nak ambil yang paling afdal. Tiba-tiba dia terus bangun rakaat yang ketiga tanpa beri salam. Maka kita lagu mana kita? Kita kena tengok. Tengok mana? Masa kita akad takbiratul ihram, kita tetap ada bilangan. Kita tetapkan ke tak bilangan rakaat. Kalau kita telah tetapkan bilangan rakaat, maka kita kena ikut apa yang kita tetapkan. Kalau kita tidak tetapkan, hak tu tak ada masalah. Kalau kita tetapkan, maka tak bolehlah kita bangun bersama dengan imam. Lepas tu nak buat mana? Kita diberi 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita tunggu tu imam dalam tahiyat. Nanti tu imam turun, dia tahiyat, dia bagi salam, baru kita bagi salam bersama dengan imam. Lepas daripada tu imam bagi salam, baru kita tambah pula 1 rakaat lagi untuk mencukupkan bilangan witir kita. Ataupun yang keduanya adalah niat mufaraqah. Maksud dia niat mufaraqah, niat bercerai daripada imam. Tak apa kata imam, diamu aku nak sembahyang ikut aku lah. Jadi kita pun lepas bagi tasyahud, kita pun bagi salam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia, wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala laysal witru bihatmin ka hay'atil maktubati walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu an-Nasa'i wa at-Tirmidzi wa hasanah wal Hakim wa sahhaha. Maksudnya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu katanya, bahawasanya solat witir bukanlah suatu kewajipan seperti solat fardu. Tengok Sayyidina Ali kata mana? Sembahyang witir bukanlah suatu kewajipan seperti sembahyang fardu. Baik. Jadi mazhab majoriti ulama sama dengan pandangan Sayyidina Ali. Jadi majoriti ulama kata sembahyang witir bukanlah wajib, bukan hukum dia adalah sunat. Sayyidina Ali dikata sembahyang witir bukanlah kewajipan seperti wajibnya solat fardu, melainkan hanya solat sunat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Rasul buat semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i,
Imam At-Tirmidzi, dan yang mana Imam Tirmidzi menilai hadis ini, menghukum hadis ini sebagai hadis hasan. Manakala Imam Hakim An-Naisaburi menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pandangan majoriti ulama, sebagaimana yang kita kebau tadi, sembahyang witir bukanlah wajib, bahkan hukum dia adalah sunat. Tapi di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh, iaitu pandangan Imam Abu Hanifah, bahawasanya sembahyang witir hukum dia adalah wajib. Jadi sebab itulah sebaik-baiknya kita kena jaga sembahyang witir, agar kita melakukan perkara yang sentiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita keluar daripada khilaf ulama. Baik. Seterusnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan thumma intadharuhu min al-qabilati falamma yakhruj wa qala inni khashitu an yuktaba alaikum al-witru inni khashitu an yuktaba alaikum al-witru, rawahu Ibnu Hibban. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia telah menceritakan bahawa pada awalnya Rasulullah melakukan qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Kemudian pada malam berikutnya, mereka yakni sahabat menunggu kedatangan baginda. Namun baginda tidak keluar. Selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku rasa khawatir apabila solat witir difardukan kepada kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dia ada cerita sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat lebih banyak berbanding pada bulan-bulan yang lain. Kerana bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Jadi pada satu malam lepas daripada sembahyang Isyak, Rasul sembahyang dalam masjid dia. Maka apabila sahabat melihat Rasul sembahyang, sahabat pakai ikut Rasulullah. Sahabat pakai ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada tu, malam esok Rasul sembahyang di masjid, sahabat pakai ikut. Ada riwayat kata 3 malam berlaku hal tersebut. Maksudnya sahabat ikut Rasul. Ada riwayat kata 2 malam sahabat ikut Rasulullah sembahyang. Malam ketiga ataupun malam keempat. Ada 2 riwayat. Malam ketiga ataupun malam keempat, sahabat qorama. Pakak mari belaka. Pakak tunggu nak sembahyang bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah dak keluar sekarang. Tunggu Rasulullah dak keluar. Keesokan Rasulullah khabar. Rasulullah kata, aku dak tahu mu pakak tunggu. Tapi aku dak keluar sebab aku bimbang Allah Taala mewajibkan kepadamu sembahyang tersebut. Sebab sekarang ni wahyu sedang turun. Bimbang Allah Taala wajibkan. Allah Taala wajibkan perkara tersebut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi takut berat pula. Hak 5 kali sehari pun rasa berat dah. Dah kalau tambah pula dak ke berat. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Maka sebahagian daripada ulama mengambil daripada hadis ini bahawasanya pada bulan Ramadan disunatkan sembahyang witir secara berjamaah. Pada bulan Ramadan disunatkan sembahyang witir dilakukan secara berjamaah. Sebab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang secara berjamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada bulan-bulan yang lain tidak disunatkan sembahyang witir dilakukan secara berjamaah. Sembahyang pada bulan-bulan lain, contoh kita kata sekarang ni, adakah sunat kita sembahyang witir secara berjamaah? Tidak disunatkan. Dan kalau nak buat juga secara berjamaah boleh ke tak? Hukumnya adalah dibolehkan. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah kalau kita nak buat sembahyang witir secara berjamaah. Tidak menjadi masalah, hukum dia adalah dibolehkan. Tapi tidak digalakkan, tidak disunatkan. Adakah makruh kita buat secara berjamaah? Tak makruh. Hukum kita buat witir secara berjamaah pada selain daripada bulan Ramadan adalah diharuskan, tapi tidak dituntut. Namun pada bulan Ramadan dituntut kita buat secara berjamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seterusnya, wa an Kharijah bin kena berhenti dah lah. Okey, nanti insya-Allah kita sambung balik ya. Sebab jala dah lapu. Kita kena berhenti dah. Insya-Allah kita sambung balik pada bulan-bulan pada minggu-minggu yang lain kalau sekiranya dipanjangkan umur. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini sama-sama dapat mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.